Silakan Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdullah Sufian. Assalamualaikum Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Tuan Menteri. Terima kasih Datuk Tuan Yang Pertua dan juga Yang Berhormat yang bertanya. Bagi soalan ini Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia komited membangunkan sistem pendidikan dalam mencapai aspirasi negara Malaysia. Sehubungan dengan itu, KPM telah melaksanakan transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menggariskan 5 aspirasi sistem, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan untuk mencapai aspirasi murid yang berikut, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Bagi memulakan jawapan ini, Tuan Yang Pertua, saya ingin berkongsikan landscape apa yang telah pun kita capai setakat ini melalui pelan pembangunan ini. Pertama, pelan ini telah menunjukkan pencapaian positif seperti peningkatan enrolment khususnya di peringkat menengah atas yang telah meningkat daripada 77.96% kepada 89.97% pada tahun 2022. Manakala enrolment murid dalam aliran TVET telah meningkat daripada 4.6% kepada 6.66% dan peningkatan bagi murid berkeperluan khas turut meningkat daripada 9.6% kepada 83.47% pada tahun 2022. Dalam konteks yang lain, kita melihat juga bahawa pelan pembangunan ini juga menumpukan dari segi kualiti guru. KPM telah memberi tumpuan dalam 3 aspek, iaitu pemantapan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan, pemarkasaan profesionalisme dan kelestarian kesejahteraan guru. Profesionalisme guru diperkasa melalui pembangunan profesionalisme berterusan guru supaya kompeten dan kekal bermotivasi dalam menjalankan tugas. Untuk makluman Yang Berhormat juga, pelan ini sedang berada dalam gelombang ketiga yang menjurus kepada kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi terkait dengan aspek tadbir urus sekolah, kepimpinan, inovasi dan autonomi pendidikan. Justru itu, falsafah pendidikan kebangsaan kekal menjadi teras pertimbangan dalam rangka dan menentukan hala tuju pendidikan Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPM akan terus memberikan tumpuan kepada pembangunan latihan kompetensi guru serta kebolehpasaran individu dalam bidang pekerjaan dalam dan luar negara. Justru itu, KPM akan mencadangkan kerangka pendidikan menyeluruh yang akan mengambil kira bukan sahaja faktor global tapi juga dasar dalam pembentukan karakter warga negara. KPM kini sedang menilai pencapaian pelan ini dan juga telah memulakan perancangan libat urus sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. KPM menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang akan menerajui perancangan hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baru. Perancangan ini akan menjadikan pendidikan manusiawi ke arah Malaysia Madani, termasuk menjadikan anak yang baik lagi cerdik dan pembentukan karamah insaniah serta pendidikan karakter sebagai tunjang dalam kesinambungan kepada pelan pendidikan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan Tuan Jaziri. Soalan tambahan, terima kasih YB Menteri. YB Menteri ada menyentuh pasal pembangunan dan latihan guru. Saya rasa guru adalah salah satu driving force, if you like, sebagai pembentukan watak atau pembangunan pelajar itu sendiri. Soalan saya yang berhormat, kita melihat terkini 200, tak silap saya, atau 222 guru yang enggan menerima tawaran ke Sarawak. So kalau kita lihat 200, lebih kurang 200 tenaga pengajar guru, katalah satu Soalan kelas. lebih. Satu kelasnya 30. So maksudnya 230 itu 6,000 pelajar yang tak mendapat pengajaran yang they deserve. So apakah perancangan kerajaan untuk supaya dalam rancangan masa hadapan ini tidak berlaku, terutamanya di Sabah dan Sarawak? Terima kasih. YB Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat. Saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat tentang persoalan tentang penempatan guru ini. Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, terdahulu sebelum berlakunya isu-isu ini, kita telah pun melakukan pelbagai intervensi dan meyakinkan bahawa guru-guru bahawa penempatan ini adalah penempatan yang mereka perlu hadir berdasarkan kepada komitmen kerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat, bagi memastikan bahawa isu-isu seperti ini tidak lagi berlaku, kita juga dalam proses dan sedang melaksanakan intervensi. Salah satunya adalah memastikan anak-anak tempatan Sabah dan Sarawak itu sendiri yang diberikan peluang untuk menjadi guru dan menempatkan mereka di kawasan-kawasan di dalam negeri tersebut. Jadi dengan intervensi yang telah dilakukan dan juga dengan proses memastikan bahawa kebajikan mereka ini menjadi keutamaan, jadi isu-isu seperti ini dapat kita tangani daripada awal. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan saya. Datuk. Terima kasih Yang di-Pertua. Ya. Kelemahan dalam mutu pengguruan merupakan antara faktor menyumbang kepada kegagalan dalam penyampaian pendidikan di sekolah. Soalan saya, apakah dasar berfokus yang sedang dirangka bagi memperkasakan pembangunan pendidikan dalam aspek pengguruan dan bagaimana dasar yang direncanakan tersebut berupaya mereformasi budaya pendidikan di sekolah, khususnya dalam mengimbangi pembangunan akademik, sukan serta kemahiran hidup. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Pertamanya Datuk, saya ingin memberikan jaminan kepada Datuk dan seluruh ahli Dewan Negara pada hari ini, guru-guru kita dengan izin Yang Berhormat, Yang di-Pertua, adalah well-trained teachers. Ya? Itu yang pertama. Guru-guru kita adalah berkualiti dan telah pun memiliki kelayakan yang cukup tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan negara. Itu yang pertama. Yang kedua Datuk Yang Berhormat, saya juga telah memaklumkan dalam jawapan saya tadi bahawa antara tumpuan kita dalam pelan pembangunan ini juga adalah pemantapan profesionalisme guru. Sebab itu kita mulakan dalam pelan ini adalah pra-perkhidmatan. Maknanya sebelum mereka menjejakkan kaki ke sekolah, dihantar untuk pergi menjadi guru di sekolah, dalam konteks pra-perkhidmatan lagi telah pun kita berikan tumpuan. Kemudian dalam konteks pemerkasaan dan kelestarian kesejahteraan mereka ini, kita melihat dari segi pelan-pelan pembangunan profesionalisme mereka. Inilah peranan-peranan yang ada, sebab itu kita ada sektor pelan pembangunan khas untuk perguruan sahaja. Jadi ini semua memang kita bagi tumpuan khususnya untuk menjawab soalan Yang Berhormat tadi dalam pembangunan sukan, seni dan sebagainya ini. Ini adalah fokus kita dalam pelan-pelan bangunan ini dan kita harap bahawa sokongan-sokongan khususnya dalam menjayakan pelan ini akan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru kita. Dalam masa yang sama, saya ingin beri jaminan bahawa guru-guru kita cukup berkualiti dan juga mempunyai kompetensi untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pendidikan dalam negara. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Tak, saya hari nak bagi banyak orang kemukakan soalan. Jadi